Okey, hari ini kita akan belajar topik masyarakat penyayang. Bila sebut masyarakat, masyarakat tu ialah orang sekeliling, orang yang hidup dengan kita. Penyayang tu apa? Penyayang tu kasih sayang lah. Kerana masyarakat tu hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan berkasih sayang. Okey, bila kita hidup dalam masyarakat yang ramai, yang majmuk, kita boleh melakukan banyak aktiviti bersama. Contoh yang pertama ialah kita boleh melakukan gotong royong. Kamu dekat sini semua hidup dalam taman kan? Dalam taman mesti kamu akan buat gotong royong. Bila buat gotong royong, semua kerja jadi mudah. Contoh kita boleh buat bersama-sama bersihkan kawasan taman kita. Okey. Aktiviti yang kedua ialah kacau dodol. Kita boleh buat, contoh kita buat jamuan apa-apa kan? Kita masak ramai-ramai sama-sama. Bila masak sama-sama, lebih banyak juadah yang kita boleh buat dan boleh sediakan banyak masakan. Yang ketiga ialah aktiviti bersama guru. Aktiviti bersama guru ni juga ialah aktiviti kemasyarakatan juga. Sebab dia merangkumi ramai orang. Okey, seterusnya gotong royong di dalam kelas. Okey, bila dalam kelas kita buat gotong royong kan? Kita buat sama-sama ke kita buat seorang masing-masing? Kita buat ramai-ramai kan? Bila ramai-ramai itu mengeratkan lagi silaturahim kita sesama rakan sekelas. Okey. Seterusnya, buka buku teks muka surat 4. Okey dah. Cikgu nak Hakimi baca dan orang lain tengok. Hakimi baca dan orang lain dengar dan tengok. Baca tulisan sama tu. Tulisan berangkai tu. Ya, berangkai. Ya. Alili. Betul ke Alili? Adli. Afifi. Afifi dan ayahnya sedang berjogging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kering dan mati di situ. Encik Nazri mengambil bata foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp. Rakan taman Seri Daman penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu. Okey, Hakimi dah. Terima kasih Hakimi. Okey, Balkis baca, cikgu nak dengar. Okey, baca buku awak. Cuba baca. Alili dan ayahnya Afifi dan ayahnya sedang berjogging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kering dan mati di situ. Encik Nazli mengambil foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp. Rakan Taman Seri Damai penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu.
Okey, hari ni cikgu nak ulang balik pengajaran kita, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey. Okey, ya. Kata nama am mestilah kita tulis dengan huruf kecil. Kata nama am merujuk kepada benda yang umum, kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda dan tempat secara umum. Contoh benda tu umum apa? Maksudnya abang dekat Malaysia ni, dekat Kedah, abang dekat Perlis, abang dekat Terengganu, abang, itu adalah benda yang umum. Di mana saja benda tu yang umum, benda yang sama aja, itu kita kata nama am. Kata nama am mestilah ditulis dengan huruf kecil. Walaupun di tengah ayat ke, hujung ayat ke, mesti tulis huruf kecil. Kecuali di hadapan ayat. Okey, contoh bagi kata nama am, kategori manusia ialah semua ahli keluarga awak lah. Ibu, ayah, adik, abang, makcik, pakcik, cucu, semua tu, itu kata nama am. Kemudian pekerjaan, cikgu, askar, doktor, polis, jururawat, itu semua adalah kata nama am. Seterusnya ialah haiwan. Haiwan itu semua jenis haiwan. Tak kira lah kucing ke, katak ke, semua haiwan itu adalah kata nama am. Okey. Untuk manusia dan haiwan ni adalah kata nama am hidup. Okey, untuk kata nama am yang bukan hidup pula ialah tempat dan benda. Untuk tempat ialah sekolah, padang, zoo, kelas, masjid. Selagi kita tak letak nama sekolah tu, itu adalah kata nama am. Okey, seterusnya benda. Benda contohnya meja, kerusi, lampu, payung, buku. Apa sahaja benda di sekeliling awak, itu adalah kata nama am. Okey, seterusnya tumbuh-tumbuhan. Segala jenis tumbuh-tumbuhan juga adalah kata nama am. Tak kiralah dia tu pokok ke, bunga ke, buah ke, itu semua adalah kata nama am. Okey. Seterusnya kata nama khas. Bila sebut kata nama khas, ia mestilah ditulis dengan huruf besar. Tak kiralah di depan ke, tengah ke, hujung ke, mesti tulis huruf besar. Apa yang huruf besarnya? Depan perkataan tersebut. Bukannya semua huruf besar, depan perkataan tu je. Okey. Contoh. Manusia. Nama manusia tu siapa? Contoh Ahmad. Ahmad Ilman. A dengan I tu huruf besar. Tapi kalau nama dia kita kata abang, abang huruf kecil. Tapi kalau Ahmad Ilman huruf besar. Puan, Puan Maimun, Encik Haris, Encik apa? Cikgu. Kalau cikgu sahaja huruf kecil. Tapi kalau kita letak nama cikgu tu, Cikgu Nadia, Cikgu Aina, Cikgu Mar, kena tulis huruf besar. Seterusnya tumbuhan. Tumbuhan tu bila kita sebut nama dia, bunga apa? Bunga ros, huruf besar. Okey. Untuk tempat pula, kalau kata taman sahaja, huruf kecil. Tapi kalau cikgu bagi tahu taman, nama taman tu, Taman Bestari, Taman Indah, mestilah huruf besar. Okey, seterusnya untuk benda. Benda tu pula contohnya telefon. Kalau cikgu kata telefon sahaja, telefon bimbit, huruf kecil. Tapi apabila cikgu kata telefon bimbit jenama Huawei, okey, itu mestilah huruf besar. Ataupun cikgu kata peti ais. Peti ais mestilah huruf kecil. Tapi bila cikgu kata peti ais berjenama Samsung, Samsung tu mestilah huruf besar. Okey, seterusnya ialah binatang. Bila cikgu kata binatang, kucing. Kalau kucing tu kata nama am. Tapi bila cikgu kata si belang, si comot, si miko, apa sahaja nama kepada kucing tu, mestilah huruf besar sebab itu adalah kata nama khas. Khas untuk kucing tersebut.